Nama saya Jalina binti Nulisan, PC 04180034. Okey, dalam video ini saya akan membahaskan tentang health benefit of napping based on science and sunnah Rasulullah, iaitu kebaikan kesihatan dalam tidur sekejap dalam segi sains dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari. Sebelum kita pergi kepada kebaikan kesihatan dia, saya akan bagi introduction sikit apa itu napping ya. Okay, normally orang akan tidur pada waktu malam saja kan. But ada sesetengah orang dia more pada napping iaitu tidur sekejap. And sekarang ni ramai orang fikir yang napping ni membazir masa dan perlu dilakukan oleh kanak-kanak saja. Sedangkan napping ni sangat-sangat penting dalam semua peringkat umur. Definisi napping. Okey, napping ni ialah short period of sleep, iaitu tidur sekejap. Short period of sleep, tidur sekejap. Dan selalunya napping ni dibuat pada waktu siang sahaja. Tapi kan, apa beza napping sama sleeping? Okey, mari saya explain. Napping, short period of sleep, macam yang saya sebut dalam definisi tadi. Short period of sleep, tidur sekejap, manakala sleep, long period, tidur yang berpanjangan pada waktu malam tu lah, kan? Okey, perbezaan yang kedua adalah take to first or second stage of sleep. Kalau sleeping pula, complete all 5 stage of sleep. Okey, apa yang stage ni? Okey, saya explain lah. Stage yang pertama, tidur-tidur ayam. Kamu kalau mau tidur, mestilah tidur-tidur ayam dulu kan? Okey. Yang kedua, mau tidur sudah tu. Yang ketiga, tidur sudah itu. Yang keempat, tiada pergerakan mata ataupun muscle activity. And yang kelima, REM stage, yang mana pernafasan kamu semakin laju dan tidak teratur. Okey. Macam mana cara terbaik untuk kita tidur napping ni ya? Mari saya kasih tahu. 3. Pastikan tidur tu sekejap saja, jangan lama-lama. Sekejap tu dalam 30 minit, jangan 1 hour. Nanti bangun-bangun penat. Yang kedua, ambil napping waktu tengah hari sahaja ya. Awal tengah hari dalam jam 12 hingga ke 3 tengah hari saja. Waktu itu je tau. Yang ketiga, pastikan persekitaran tidur tu aman. Sebenar-benarnya, berapa banyak masa yang kita kena ambil untuk napping ni? Berapa? Okey. Yang pertama, kita ambil napping ni, limitkan kita napping dalam masa 10 hingga 30 minit sahaja, jangan lebih ya. Dan insya-Allah, after napping tu, kita bangun, dalam 30 minit tu, kita bangun, kita terus akan jadi alert, lepas tu kita akan jadi fresh. Contoh, kalau kamu tidur dalam sejam, atau 2 jam, kamu bangun mesti macam sakitnya kepala aku, begitu. Lepas tu nanti kamu macam penat lah, macam rasa tak cukup tidur. Itu sebenarnya kamu terlebih tidur. Okey, sekarang kita bergerak masuk ke dalam napping lebih dalam. Okey, sebenarnya napping ni dia ada banyak jenis dia. Okey, saya bagi tahu yang pertama, power nap. Yang kedua pula ialah nap elate. Nap elate. Okey, classification yang ketiga adalah shift work nap. Okey, classification yang terakhir adalah teen nap, khas untuk pelajar-pelajar. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk utama kita iaitu kelebihan kesihatan based on science. Okey, kita pergi based on science dulu, okey? Okey, yang pertama adalah meningkatkan sistem ketahanan badan kita. Yang kedua, meningkatkan alertness ataupun kita punya kewaspadaan pada waktu malam. Yang ketiga adalah kalau kita kerap melakukan napping ni, kita akan mengimprovekan kita punya daytime alertness, kita punya kewaspadaan pada waktu siang. Yang keempat adalah meningkatkan kita punya daya ingatan. Okey, tadi yang kita cerita tu semua berkaitan dengan sains. Napping dalam sains, kesihatan dalam sains. Sekarang kita pergi kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau napping dari segi sunnah Rasulullah ni, kita tidak panggil napping. Kita panggil qailullah. Nabi SAW pernah berkata, lakukanlah qailullah kerana syaitan tidak berani untuk melakukan qailullah. Mengikut kajian, 1 minit ni bersamaan dengan 45 minit waktu malam kita tidur. Yang kedua, even kita berqailullah hanya 15 minit, kita akan mudah bangun pada tengah malam untuk kita lakukan solat tahajud tanpa rasa mengantuk. Kelebihan kesihatan qailullah yang pertama adalah dapat meningkatkan produktiviti seharian kita. Yang kedua, dapat merawat insomnia. Insomnia ni apa? Insomnia ni adalah sukar untuk kita tidur malam. Yang ketiga adalah dapat mengurangkan stres. Dan yang terakhir adalah kita dapat mencegah penyakit jantung. Dengan melakukan qailullah selama 20 hingga 40 minit, kita akan dapat mengurangkan risiko penyakit itu datang pergi kita, ya. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan selepas kita mendengar apa itu napping, apa itu kelebihan dia. Okey, kita dapat banyak kan kebaikan dia. Kita dapat banyak kebaikan kalau kita buat napping ni setiap hari, setiap minggu. Itu sahaja daripada saya, Jalina binti Nulisan. Saya harap dengan saya punya perbahasan ni dapat membantu kamu mengekalkan kesihatan tentang tidur. Dan kamu akan tahu betapa pentingnya tidur dalam hidup kita ini. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.